Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita dapat adakan satu lagi online sharing dan pada malam ini kita akan berkongsi dengan topik pembersih rumah. Pembersih rumah Okay, so tanpa berlengahkan masa lagi, saya nak menjemput speaker kita yang pertama, Puan Aisyah Hakim untuk present dengan kita tentang produk pembersih rumah GoEco ni. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum semua, selamat malam. Suara dengar tak? Dengar. Okay. So malam ni, biasa kita cakap pasal kesihatan ni ramai kaitkan dengan pemakanan, gaya hidup kan. Tapi kadang-kadang kita lupa ada satu benda yang kita pakai setiap hari kat rumah ni yang sebenarnya boleh juga mempengaruhi kita punya keadaan kesihatan badan lah, iaitu kita punya satu pembersih rumah dan produk-produk penjagaan peribadi dan kulit lah sebenarnya. Tapi hari ni kita akan fokus pada produk-produk yang kita guna untuk membersihkan rumah lah, tu nama dia, pembersih rumah tajuk dia. So kita nak tengok hari ni, kita akan share apa benda-benda yang mungkin membahayakan dalam produk yang lain dan macam mana kita nak tengok produk kita guna sekarang ni selamat tak untuk keluarga kita. Okay, produk yang kita guna yang sedia ada kat rumah sekarang. Sebab dia bila pakai long term tu dia boleh ada efek pada kesihatan. Okay, so pembersih rumah ni kenapa kita perlu pilih dengan teliti Okay, so satu, dia ada letak satu bahan ni dipanggil surfactant ni. Saya tak sure bahasa Melayu dia apa. Tapi benda ni ialah dia tolong untuk cuci kita punya baju lah. Biasa kalau kita ambil sabun tu, dia keluar buih. Okay, so kebanyakan produk pencuci memang ada buih kan. So buih ni bila dia menggunakan sumber yang sintetik atau tiruan, so sebenarnya dia tak berapa bagus untuk manusia lah. Okay, so tapi biasa kita suka kan buih banyak kan. Tapi actually kalau kita faham bahan cucian ni, dia tak perlukan buih yang banyak pun. Tapi kadang kita dah biasa kita suka buih kan, tapi actually buih yang banyak tu yang kadang-kadang dia sebenarnya boleh membahayakan bila kita pakai dalam jangka masa yang panjang. Okay, so nama dia surfactant ni. Kedua, ada kimia yang kuat. So bila kita, contoh kita perasan tak baru-baru ni ada berapa kes yang orang masuk hospital, masuk klinik sebab cuci pakai Clorox. Okay, so sebab dia punya wap bila kita tuang sabun ni, dia punya wap tu boleh naik, masuk dekat kita punya hidung, boleh kena mata, so boleh efek penglihatan. So boleh juga, dia boleh masuk kita punya saluran pernafasan, so boleh efek kita punya pernafasan juga. Okay, so sampai ada asma, mungkin benda tu akan jadi satu attack lah untuk dia. So dia akan sesak nafas. Jadi kita bukan semata-mata nak bersih, basuh tu kita nak yang tak adalah tiba-tiba tengah cuci-cuci nak kena panggil ambulans pula kan. Nak cuci toilet je pun. Lagi satu ada yang saki baki pada sabun ni, apa yang jadi bila kita dah basuh, dia ada tertinggal tau. Sabun tu kan, bahan kimia tu, kalau kita basuh tak bersih, dia akan tertinggal. Contoh kita basuh baju so ada saki baki daripada sabun tu boleh tertinggal dalam pakaian kita. Atau contoh kita basuh pinggan basuh lantai rumah. So bila kita pakai barang yang ada ejen sintetik ni, dia memang nampak mungkin berkilat ke apa, tapi kita tak sure kalau dia betul-betul bersih dan tak meninggalkan saki baki dia. Kalau ada saki baki tu maksudnya bila kita bayangkan kita makan pakai pinggan tu sabun tu sebenarnya nampak macam bersih, tapi ada saki baki. So dia maybe akan, kita nanti makan nasi ke apa panas kan, takut dia ada satu reaction, tapi kita makan benda tu masuk dalam badan. Okay, sama dengan baju. Kalau macam orang yang alergik kulit terutamanya, kalau dia basuh baju salah sabun dan molekul-molekul yang sintetik tu duduk dalam baju dia, kan kita punya baju kan kain kan, macam sebenarnya dia macam banyak-banyak benang kan. So molekul ni dia boleh duduk antara benang tu tau, duduk kalau cuci tak basuh, cuci tak bersih. Bukan dia tak bersih, dia bersih, tapi maksudnya yang tak bersih tu yang tertinggal daripada sabun. So kadang-kadang bau wangi kuat kan. Tapi kita risau benda tu dia boleh cetus alergik pada sesetengah orang lah. Ataupun kalau tak ada alergik pun bila kita pakai jangka masa yang panjang, tiba-tiba dapat pula alergik. Sebab benda tu sebenarnya tak elok untuk kulit kita. Okay, tu ini antara kandungan yang boleh jadi ancaman kepada kita punya kesihatan lah.
Okay, so antara bahan yang mungkin boleh menyebabkan kita panggil keracunan lah, boleh tak cakap keracunan sebab dia bukan bahan yang semua jadi kan. So antaranya ialah fosfat. Okay, so fosfat ni biasa diguna sebagai ejen buih itulah. Okay, kalau orang biasa letak dalam sabun-sabun ni untuk bagi banyak buih. Okay. So apa jadi bila kita pakai dalam jangka masa yang panjang, dia boleh efek satu kulit. Okay, so kulit kita dia mungkin boleh jadi gatal-gatal, jadi iritasi. Lepas tu kalau kita memang ada masalah kulit, maybe dia akan trigger jadi lagi teruk. Kalau kita ada alergi kulit atau eczema atau siapa-siapa ada psoriasis semua kan. Dia kena jaga-jaga sabun juga, bukan sabun mandi je. Maknanya kita pakai untuk cuci baju, cuci pinggan. Perasan tak kadang ada orang pakai glove kan? Tapi bila kita pakai glove yang plastik tu, kalau perasan, yang glove plastik tu dalam dia macam ada habuk tau. Habuk ke serbuk saya tak sure. Tapi dia actually bahan kimia. So kita pakai glove tu konon nak lindungi tangan kita pada sabun. Yang konon-konon kimia kan, kimia yang berbahaya. Tapi apa jadi kita dapat kimia lain kat dalam glove tu. So kalau kita pilih produk pembersih yang betul, yang memang tak ada kimia, actually kita tak payah pakai glove pun nanti. So kita boleh pegang je sabun tu, tak ada masalah insyaAllah. Okay. Lepas tu yang fosfat ni apa lagi dia buat? Kita dah basuh tadi kan, dah basuh. Dia masuk dalam kita punya sink kan, sink, toilet semua punya longkang tu kan. Dia akan pergi ke pengairan kan. So dia akan jadi satu pencemaran kepada pengairan kita. Dia akan banyakkan, apa dia panggil, kulat algae. Okay, so dia akan masuk dalam air kita, dia akan buat pencemaran pula ke air kita. So benda tu dia jadi satu benda tak sihat, bukan kat rumah je. Dia akan keluar, pergi kat kita punya air, kacau ekosistem pula. Nampak tak? So maksudnya kenapa penting kita make sure kita pilih sabun-sabun yang okey ni, maksudnya kita nak yang mesra untuk alam sekali. Nanti alam rosak, nanti anak kita besar dia nak mandi sungai kotor pula kan. Mak dia tadi basuh sabun kimia banyak. Okay, so ni saya tunjuk contoh sungai yang ni dia dah tercemar dengan fosfat nampak tak kulat banyak tu, hijau air dia. So ni antara kesan daripada kalau kita pakai sabun-sabun yang ada tinggi fosfat, dia mencemari sungai-sungai macam ni lah, jadi banyak algae. Okay. So kita tak nak tinggalkan air-air yang macam ni kat kita punya anak cucu. Okay, so next ialah ni, nonylphenol. So ini ialah bahan ni dia macam acah-acah hormon estrogen. So estrogen ni kalau siapa tahu dia biasanya dalam tubuh badan wanita lah ada hormon estrogen Tapi bila produk ni ada dalam sabun kita, lepas tu kita guna dia masuk, so sebenarnya dia kacau kita punya sistem hormon juga. Yang nonylphenol ni apa jadi bila kita pakai sabun dia masuk dalam badan dia akan duduk dalam kita punya antara sel-sel lemak kita. Dan dia degil tau, dia susah nak keluar. Dia bukan senang-senang masuk, senang-senang keluar tak. Dia akan masuk, dia duduk antara lapisan lemak kita dalam badan dan dia susah nak keluar. Okay. So selain tadi kalau tak tangan, produk-produk ni dia boleh masuk juga melalui pernafasan tadi kan. So daripada pernafasan masuk dekat paru-paru, so tetap boleh masuk kita punya darah dan masuk satu badan lah. Okay, so bila kita pakai, imagine kita pakai sabun yang ada nonylphenol ni daripada kita kecil sampai kita dah berpuluh tahun. So tak tahu berapa banyak yang sebenarnya dah terkumpul dalam badan kita. Okay, kalau tengok sekarang sebenarnya macam ramai juga orang ada isu hormon ni. So maybe salah satunya mungkin sebab penggunaan sabun ni kita tak perasan dia boleh mengganggu kita punya keseimbangan hormon. Okay, so bila dia masuk kacau hormon, apa jadi? Dia akan kacau dia kacau kita punya sistem hormon lah, endokrin sistem kita. Endokrin ni semua kelenjar hormon lah daripada pituitari ke atas ni, dan thyroid, pankreas pun hormon juga. Okay, then ada ovari untuk perempuan, prostat untuk lelaki, ni ada adrenal dekat kita punya buah pinggang So itulah kelenjar-kelenjar hormon kita. So bila benda ni masuk selalu dan banyak, so dia akan tak tahu dia kacau yang mana. Tapi bila dia kacau satu, mungkinlah jadi akan kacau 2-3 hormon yang lain. Okay, so selain tu dia akan juga kacau kita punya sistem reproduksi. Sebab reproduksi pun antara salah satu kelenjar hormon kita.
So secara tak langsung dia boleh juga efek pada kita punya reproduksi punya sistem lah. Okay. So bila dia dah kacau sistem hormon ni, apa jadi? Selain gangguan hormon ni kadang kita tak perasan tau, sebab simptom dia agak apa cakap, agak biasa lah gangguan hormon ni. Macam kalau kita susah nak naik berat atau susah nak turun berat, boleh jadi hormon juga. Okay, kalau kita ada masalah gula dalam darah, sama ada diabetes atau pre-diabetes, pun boleh jadi isu hormon sebab pankreas salah satu organ hormon. Okay, so kalau kita ada macam thyroid, hormon juga. Nampak tak? Actually hormon tu macam banyak je sebenarnya orang ada, tapi kita mungkin tak perasan sebab dia macam tanda-tanda yang itulah, macam tak naik berat je, makan banyak tapi tak berat. Makan sikit tapi tak kurus. Apa ni? Faham tak? Dia ada weight issues. So semua ni membabitkan hormon kita. So kita boleh tengok diri kita, ada tak apa-apa masalah hormon. Kalau perempuan, kalau ada tengok dekat muka, ada tak macam rambut-rambut, misai So kalau kita punya ada macam bulu-bulu sikit, itu ada doktor share, itu tak normal lah, itu ada gangguan hormon. Maksudnya jangan cakap saya memang family jenis bulu banyak, tak lah. Kalau kita perempuan tapi kita ada macam male punya hair kan dekat muka ke ataupun tangan lebat sikit ke kan, kita boleh expect mungkin kita ada hormone issues. Okay, so perempuan ni patutnya dia mulus sikit kan. Okay. So bila hormon tu dah terganggu tadi, selain gangguan hormon, dia boleh juga efek pada kanser. Okay. Gangguan prostat dan juga kesuburan. So kita boleh check lah kita punya sabun-sabun ni, sebab dia nampak je sabun, nampak je buih banyak. Tapi kita tak perasan dia boleh efek macam dalam badan kita. Okay. So ni. Next, apa lagi? Okay, so fragrance ni wangian lah yang kita bagi bau-bau kan. Kadang-kadang ada orang suka bau kuat kan. Tapi sebenarnya yang bau kuat tu tak semestinya. Kenapa suka bau kuat? Sebab rasa bersih ke? Rasa apa? Tak sure kenapa. Tapi kalau kita guna pewangi-pewangi yang sebenarnya sumber dia natural, okay, maksudnya bukan sintetik, bau dia sebenarnya tak kuat mana pun. So kalau kita memang dah biasa pakai yang banyak kimia, yang pakai tiruan ni, bila kita tukar kepada natural, kita mungkin macam terkejut sekejap lah, macam macam tak puas, rasa bau dia macam bau dia macam tak bau Sebab kalau kita dah biasa pakai yang dia pakai wangian tiruan ni, bau dia memang kuat dia lain lah, kuat banyak daripada yang natural ni. Sebab tu kadang yang macam kalau kita pakai essential oil bau dia taklah kuat mana, tapi yang kuat tu harga dia. Sebab dia bila kita nak produce bau daripada, contohlah dia orang ambil bunga buat banyak nak buat bau dia perlukan banyak bunga. Tapi bau dia memang tak kuat mana. Tapi bila sintetik ni dia jadi murah sebab dia orang just buat ambil kimia campur-campur keluar bau kan. Tapi efek dia pada kesihatan kita lah. So kalau kita dah memang nak jaga kesihatan, bau tu kita kena tahan sekejap sampai kita boleh adapt dengan bau yang natural ni, yang tak apa-apa kuat ni. So kadang-kadang bila kita dah biasa dengan bau yang kuat ni, bila kita nak tukar tu kita rasa macam dia macam kita bukan ketagih. Tapi dah biasalah, so hidung kita ni punya ada kita punya deri bau semua kan, dia dah terbiasa dengan kimia yang sintetik tu, yang pewangi tiruan tu. So bila tak kuat dia jadi tak puas hati. Tapi kalau kita educate diri kita memang nak jaga kesihatan, memang nak improve kita punya hormon punya balance, kita kena bersabarlah kejap sampai hidung kita ni boleh adapt dengan bau natural yang kita kata lebih lembut lah. Okay, dia tak kuat sangat. Okay, sebab bila kita masuk bau ni, memang macam tadi saya cakap, dia akan masuk ke dalam saluran pernafasan. Okay, so daripada pernafasan macam kita sedut udara lah. Kita sedut udara masuk paru-paru, dari paru-paru, jantung akan pump darah satu badan So bila kita bau fragrance yang tiruan ni, samalah. Dia akan masuk kat hidung, masuk ke paru-paru, dan dia akan masuk satu badan. So macam tu lah dia akan infect kita punya badan sebab dia memang akan masuk kita punya darah. Walaupun dia macam kita tak nampak apa-apa kan. Kalau asap kita nampak asap kan. Tapi kalau yang macam bau-bau ni mana kita nampak apa-apa kan. Tapi kita boleh bau kan. So bila ada bau tu adalah molekul tu yang masuk kat hidung kita. So imagine every day, lagi yang rajin mop ni tadi kan, hari nak mop lantai kan. So bayangkan hari-hari kita duk bau benda tu, masuk, bau masuk. Nampak tak? So itu boleh masuk makanan lagi. So makan lagi, sabun lagi, nampak tak berapa banyak
bahan kimia yang boleh terkumpul dalam kita punya badan secara kita tak sedar. Okay. So selain tadi ada masuk darah semua kan, dia boleh juga bauan ni juga dia boleh cetus alergi atau alahan atau iritasi. Okay, dalam badan kita, dalam kulit kita, dekat kulit. Sebab dia tak natural Dia kalau yang natural tu okey lagi insyaAllah. Okay. So tips memilih produk kebersihan rumah yang selamat ialah yang first kita nak selamat lah. Tapi kalau tak nak tak apalah, pakailah yang tadi tu. Ada fosfat kan, kotorkan semua. Lagu rap je. So kita bercakap yang selamat sebab bukan saja untuk kita, bukan untuk family kita juga, untuk juga kita punya environment. Kita nak jaga kita punya sungai, jaga kita punya ekosistem, okay? Dan kedua, bila dah selamat tapi tetap nak yang berkesan kan. Takkanlah selamat je tapi basuh-basuh tak bersih pula kan. So kita nak make sure dia selamat, berkesan dan yang biasa kalau mak-mak yang yang jaga kewangan keluarga ni dia suka cari yang berpatutan. Tapi berpatutan ni subjektif lah. Dia tak semestinya yang murah melampau. Kadang-kadang berpatutan tu harga dia berbaloi lah dengan kualiti yang kita dapat. Okay, sebab baru ni saya just share sikit, kawan saya dia share. Dia masuk satu grup ni dekat Facebook. Agaknya grup mak-mak yang suka mencuci rumah. Ada pula grup macam ni kan. Lepas tu, so dia orang promote sabun cuci yang kedai yang jual barang RM2 tu kan. So dia ada cakap ada cuci toilet punya. Dia kata semua komen bersih lah toilet apa semua kan. Macam best gila lah. Dia kata benda kalau toilet hitam semua pakai sabun tu boleh bersih. Tapi imagine sabun toilet RM2 berani tak beli. Dia belilah tapi. So dia nak share ni dia beli. Dia beli sabun tu. Dia tengok dia sebab dia ni macam memang suka bersihkan tandas. Okay? Gaji sangat kena jemput atas rumah. Lepas tu dia suka bersihkan tandas. So dia tak tahan lah tengok benda-benda yang kau cakap basuh ni bersih. Bersinar apa hitam hilang semua lantai kan. So dia beli. Dia kata dia cuci tu. Dia kata memang bersih. Tapi dia kata lepas tu dia macam nak pitam. Dia ada asma, so dia daripada cuci tu, so benda tu dia bau kan. Dia kata kepala pening gila, macam nak pitam, sesak nafas. So dia kata memang bersih dia kata, tapi dia kata dia pun tak berani nak beli lagi sabun tu. Sebab dia pakai sekali terus kena macam tu. Dia tak boleh nafas, macam nak pitam, kepala pusing. So tu efektif. Sabun tu efektif, bersih. Selamat tak tahulah sebab orang tu macam sebenarnya tak masuk hospital je kan. So dia, tapi harga tu tak tahulah berpatutan tak, berbaloi tak engkau kena pensan-pensan just sebab sabun tu murah. Kalau selalu nak pakai, bayanglah hari-hari nak pening kepala kan. So imagine lah benda tu long term masuk dalam badan kita macam mana, tak tahu dia pakai apa. Harga murah lah, tapi tak tahulah efek pada badan macam mana. Kiranya macam tak selamat lah. Okay, so selamat ni kita nak tengok bila pakai ada apa-apa kesan pada kesihatan tak bila kita pakai dalam jangka masa yang panjang. So macam sabun tadi dia baru pakai satu kali je, first time je. Dia dah sesak nafas, dia dah pening. So lepas tu terus takut kan. Lepas tu dia memang ada history asma. So daripada dah lama tak kena attack, tiba-tiba kena attack balik sebab sabun tu. Okay, kedua tidak mencetus radang atau iritasi. Ini kita boleh tengok kalau kita memang ada isu hidung, mata kan, tengok ada tak apa-apa irritation bila kita pakai produk tu. Jadi kalau ada apa-apa yang macam mata merah, tiba-tiba hidung rasa tak selesa, kulit gatal, so maybe ada bahan-bahan yang pelik lah dalam produk tu. Okay, ketiga kita nak tengok dia punya bahan-bahan selamat tak untuk kita punya badan, kulit. Macam tadi kita cakap ada fosfat lah, ada nonylphenol semua tu kan, yang menjadi kimia yang boleh ganggu kita punya badan. Keempat, tidak menyebabkan alergi. Okay, yang ni rasa kalau orang yang memang ada alergi kulit, dia mungkin cepat notice lah kalau produk tu memang trigger dia punya alergi. Okay, kelima, tidak terkandung bahan wangian atau pewarna sintetik. Okay, so selain fragrance tadi yang bau tu, kadang produk-produk ni dia nak bagi cantik, dia letak colouring kan. So double lah pula dia punya kimia yang berbahaya tu. Dah tak wangi nak tak colour pula. Okay, so kalau perasan macam kalau natural ni kadang colour dia tak cantik pun, tak ada colour pun ada juga. So sebab dia orang tak ada letak colour, sebab tak perlu kan. Nak basuh baju kan bukan nak colour baju kan.
Okay, so last ialah tiada residu yang terkumpul dalam sel. Okay, so macam tadi saya cakap yang kalau kita basuh-basuh baju tu, dia boleh tertinggal sisa-sisa sabun tu dalam baju kita, bila pakai dia melekat. So melekat bila kita peluh, dia boleh, bila kita peluh, kita punya aroma kan terbuka, dia besar. So kalau baju tu ada sisa-sisa yang daripada kita punya sabun tu, dia boleh, kat situ dia masuklah pula kat kulit kita. Okay, so maksudnya nampak tak daripada sabun tu je, sabun basuh baju je pun dia boleh masuk dekat kita punya badan. Kalau kita pakai baju tu, masih ada saki-baki daripada sabun tu tak cuci habis dan kita pakai, kita pergi berpeluh, liang aroma tu buka, so bahan-bahan kimia tu boleh masuk melalui kita punya liang aroma. Okay. So berkesan. Berkesan ni macam mana pula? Kita nak kita basuh sabun-sabun ni mesti dah nak bersih kan? Nak tanggalkan kotoran dengan efektif. So itu yang kita tengok tu berkesan lah. Efektif, lepas tu tak ada bau yang pelik-pelik. Macam basuh pinggan kan, kita dah basuh, kita tak nak ada bau makanan dekat pinggan yang tertinggal, kita nak dia bau bersih, segar kan. Lepas tu tak ada bau hapak. Ni kalau bau baju lah, basuh baju, tak nak bau hapak. Keempat, kita tak nak apa? Tak nak kena susah-susah cuci. Memudahkan sentalan. Okay, sabun ni kalau dia efektif, kita tak perlu pakai banyak pun. Kita nak yang pakai sikit tapi berkesan lah. Maksudnya boleh tanggalkan kita punya minyak, kotor kat baju. Okay, lepas tu kita nak macam basuh pinggan tu, kita nak pinggan tu kering, tak ada minyak dah kan. Kalau kita makan masa-masa berminyak tu, kita nak try, kita nak basuh, kita nak tengok dia ada minyak-minyak tak. Kita tak nak kan yang semua tu kan. Itu kita berkesan lah. Lepas tu, macam baju ni, kalau boleh kita tak payahlah pakai banyak-banyak produk. Sebab satu produk tadi dia ada macam-macam wangi, macam-macam dia punya kimia sintetik tu kan. So imagine kalau kita dah pakai baju, cuci baju ni, kita nak pakai pula pelembut. Ada 2 kali lah kita letak barang, tak tahu barang selamat ke tak kan dekat baju kita kan. So kalau kita cari produk cucian baju yang betul, yang tepat, yang tidak mengeraskan baju, so sebenarnya kita tak perlu pun yang pelembut tu. So kita just boleh guna satu and then boleh cuci dia lembut. So itu lebih senang lah untuk mak-mak kan. Tak payahlah nak masuk cari sabun banyak-banyak kat kedai. Salah satu je. Okay, then berpatutan. Apa yang berpatutan Harga lah. Harga ni berpatutan pada saya, harga tu sesuai dengan fungsi yang kita dapat. Bukan sekadar tengok harga murah. Sebab kadang banyak je barang murah tapi bila pakai kualiti dia kurang. So bazir juga kan. Kau katakan beli sabun murah tapi kena pakai banyak. Atau sabun murah tapi tadi pengsan pula. Asma attack kan. Macam tak berpatutan lah, baik tak bayar kan. Penat setiap kali cuci tandas nak kena semput. Macam mana? Kan. So harga tu kadang kita pilih yang kita affordable tapi kita dapat produk yang okay nak cuci tu tadi dapat yang tadi berkesan, selamat untuk family. Okay, lagi anak-anak kita tak tahu kalau dia orang ada apa-apa isu skin sensitivity ke kan. Kacau hormon lagi. Okay. Lepas tu bila kita dapat provide yang selamat tadi, sebenarnya kita akan rasa lebih tenang lah. So imagine kita dah tahu dalam produk-produk sabun ni ada toksin yang boleh kacau hormon, boleh sebabkan radang, boleh sebabkan masalah pernafasan. So kita selesa ke kita nak hari-hari cuci tu kan. Kalau saya dulu rasa bersalah juga. So dulu mula-mula nak tukar sabun tu, kita macam tengok mahal juga sabun yang pakai bahan-bahan yang bagus ni kan. Mahal sikit je, tapi bukan mahal banyak, sikit je pun. Okay, sebab tapi bila kita pakai yang tak selamat tu sebenarnya, kita macam bersalah tau hari-hari. Kau nak mop lantai pun kau rasa bersalah. Takut anak hidu kan. Nak basuh baju pun takut nanti anak aku perlu nanti ada tak saki-baki sabun tadi kan masuk tak kat badan. So kita tak sure. So benda ni kalau kita dapat tukar yang tak ada kimia-kimia yang berbahaya ni, tak ada barang-barang yang boleh membahayakan kesihatan ni. So bila kita basuh tu, kita boleh rasa tenang lah sikit untuk family kita. So kita tak buat benda yang mengancam keluarga sendiri. Ingat keluarga kita keluar bahaya kan. Tapi kalau kita tak jaga kita punya produk-produk kebersihan dalam rumah, sebenarnya kita lah yang mengancam keluarga kita punya kesihatan sendiri.
Okay, dia boleh lah balik fikir-fikirkan balik mana. Okay, so saya nak introduce kita punya pembersih rumah Go Eco dengan teknologi bioenzyme yang selamat dan mesra kepada alam. So kita punya produk kebersihan rumah ni ada 2 je kalau tengok, okay. Yang kuning ni. Kuning ni apa? Okay, ni yang kuning ni lah APC, kita punya all purpose cleaner. Dengan yang purple ni, kita punya LD, laundry detergent So ada 2 je, tak banyak barang. Kenapa kita tak ada banyak barang? Jom kita tengok kenapa Okay, so saya terangkan dulu macam mana kita punya produk ni berfungsi So dia menggunakan teknologi bioenzyme. So yang makan kotoran kita, minyak kita adalah enzim ni. Okay, macam dalam kita ada nak pecahkan makanan, bila kita makan kan, enzim kan yang akan cernakan makanan dalam perut kita, pecahkan jadi kecil. So boleh absorb, boleh digest, boleh proses. So dekat kita punya Go Eco ni sama, dia menggunakan enzim. So bila kita menggunakan sabun Go Eco ni, enzim ni yang akan bekerja. Kita tak pakai yang kimia tadi macam buih-buih kan. So kalau siapa yang dah pernah try Go Eco, kalau perasan, buih dia tak banyak pun. Tapi dia punya pencucian tu efektif sebab yang makan kotoran ni ialah enzim. Enzim ni dia ialah panggil apa, organisma. Dia hidup dia hidup dan dia akan makan. So ada kita punya kotoran dia akan makan. So kotoran tu bersih lah. Okay, dia bukan kita tak guna kimia untuk cuci. Kita guna enzim ni. So dia sesuatu yang hidup dan dia makan dan dia tidak berbahaya lah, dia sumber yang natural. Tapi dia efektif walaupun buih dia tak banyak. Okay, dan dia bersifat, kita punya Go Eco ni bersifat biodegradable ni. Dia tidak menyebabkan pencemaran tadi. Ingat tak tadi dia masuk longkang, pergi ke pengairan. So bila kita guna Go Eco ni, tadi ada enzim kan, enzim tu dia akan terus hidup dan terus makan dalam kita punya longkang. So kita punya longkang tu pun lama-lama insyaAllah bersih lah. Kan dalam kita punya, lepas kita basuh pinggan ada pipe semua kan, toilet ada longkang kan. So enzim ni dia bukan je bekerja masa kita guna dia. Tapi lepas kita dah cuci dia masuk air, dia tetap akan terus makan kotoran dalam kita punya longkang semua tu. So insyaAllah semua perjalanan nak pergi air pengairan tu dia bersih lah. Enzim tu makan. So imagine lah kalau satu Malaysia semua gunakan Go Eco ni, mesti sungai-sungai kita bersih. Macam tu. Cuma sampah-sampah fizikal lah dia tak boleh makan dia makan yang minyak ni. Janganlah lebih-lebih pula Okay, dan apa yang kita guna dalam kita punya Go Eco ni, untuk mencuci ni, dia guna daripada sumber kelapa dan glukosida. Okay, so dia bukan bahan kimia yang tiruan atau sintetik, dia memang natural. Daripada kelapa so selamat lah. Lepas tu tak ada fragrance tiruan. Okay, dan tak ada bahan yang berbahaya atau mencetus alergi. So yang tadi yang kita punya APC tu dia ada bau lemon tau, tapi bau dia tak kuat sebab dia bau yang semula jadi. Dan kita punya laundry detergent tu actually ada lavender. Tapi bau dia pun tak kuat. Ini saya compare kalau kita compare dengan pencuci yang lain lah. Dia just bau dia just lembut. Tapi okey lah bau, tapi bila basuh tu dia rasa ada bau fresh. Cuma kalau kita expect bau yang kuat tu, itu tak ada pada kita punya Go Eco sebab bau dia just bau segar yang, tapi bau segar lah, bukanlah bau hapak. Hapak memang tak. Hapak busuk tak So dia guna produk yang natural ni, dia offer cucian yang lembut, tidak menimbulkan iritasi, tapi masih efektif sebagai ejen cucian. Okay, walaupun tak ada buih yang banyak. Okay. So inilah kita punya Go Eco APC ni. Okay, kalau tengok dia ada menggunakan enzim, protease dan lipase ni untuk memudahkan penyikiran kotoran dan minyak. Dia bertindak secara lembut tetapi efektif. Belum. Dan tidak meninggalkan sabun pada permukaan. So APC ni dia sebenarnya, tak ada pula contoh. Dia sebenarnya kalau kita buka botol ni, dia macam cecair je tau kat dalam dia. Okay, nampak dia macam cecair je. Tapi kita boleh pakai dia banyak tau. Dia sebab dia extract. So kalau kita nak pakai, kita perlu pakai dia 1/5 botol. Kita masuk botol spray. Macam mana nak explain 1/5 botol.
So kita kalau kita guna Go Eco ni yang APC ni, kita masuk 1/5 botol kuning ni masuk dalam botol spray dan kita campur air. So 1 Go Eco ni sebah dia, 1 Go Eco kepada 5 air. Ada tak botol spray contoh. So kalau kita masuk botol spray tu kita masuk sikit je 1/5 botol dan kita isi penuhkan dengan air. Okay. So kita boleh guna kat mana Go Eco APC ni? Kita boleh guna dekat kita punya kitchen cabinet untuk lap. Okay, kita boleh guna untuk basuh pinggan. Okay, sebab tu kita tak ada sabun basuh pinggan sebab boleh pakai Go Eco ni saja. Dia all purpose cleaner. Dia memang all purpose kan, kau satu rumah boleh pakai. Basuh cermin kita, tingkap kita, sliding door, cuci kereta, cuci botol air anak. Okay, anak punya pinggan mangkuk semua tak ada masalah, kita spray je. Cara dia bila kita dah, ini kalau tak jelas nanti boleh rujuk upline Kita dah pakai 1/5 botol tu masuk dalam spray, penuhkan dengan air kosong. And then kita nak pakai tu kita spray je. Spray dekat tempat-tempat yang kita nak basuh tu. Dan kita biar sekejap supaya enzim dia dapat bekerja. Okay, bagi makan semua kotoran tu. Dan baru kita bilas. Jadi sekali saya tunjuk demo untuk pakai Go Eco ni. Okay, so dia boleh pakai untuk satu rumah. Sebab dulu pun mula-mula saya pun tak sangka boleh buat cuci pinggan. Tapi baru ni saya dah try. Memang baguslah untuk cuci pinggan. So saya spray kejap. Kat pinggan tu kan kita biar 5 minit lagi. Dan kita just bilas je. Tak pakai span pun boleh. Dia macam memang terus ada bunyi cik pinggan tu. So dia bersih lah maksudnya. Kotoran yang kat pinggan tu kan. Kita tak payah macam sabun kadang kita macam kena susah kan. So dia memang tak payah sental dengan kuat sebab enzim tu dah makan kita punya sisa-sisa minyak kat pinggan tu. Okay, so kalau nak basuh toilet pun boleh pakai yang ni. Spray je lah. Okay, spray satu rumah. Spray semua tempat. Lepas tu, itu je lah dia. All purpose, memang untuk semua tempat lah. Itu kalau untuk yang ni. Kedua, tu je sikit je tadi. Tadi dah inform kan dia pakai enzim semua kan. So ini kita pilih laundry detergent. Okay, so dia pun pakai enzim juga. Dan kelebihan dia bila pakai enzim ni, sebenarnya baju kita lebih mudah dibilas. Tak payah pakai air panas. Jangan pakai air panas nanti enzim tu mati. So kita pakai baju ni kita boleh rendam. Kalau pakai laundry detergent ni kita just rendam semalaman ke ataupun separuh hari kan bagi enzim tu bekerja. Dan kita basuh. InsyaAllah dia memang dia basuh tu memang dalam fabric ni kan dia tak tinggal lah, memang dia basuh masuk dalam. Tadi enzim kan, so enzim tu makan. So dia bersih tu lagi bersih lah sebenarnya. Okay, bila enzim ni bekerja. Okay, tak payah pakai air panas sebab nanti enzim tu mati. Lepas tu dia tak ada kimia yang sintetik atau apa-apa fragrance yang tiruan, tak ada. Okay, lepas tu dia selamat untuk semua jenis kulit. Okay, contoh kita nak basuh baju baby. Boleh pakai LD ni. Kita tak payah bermacam-macam sabun kat rumah. Kalau untuk baby kita boleh pakai laundry detergent ni. Untuk kalau kita ada family members yang ada isu kulit, boleh pakai laundry detergent ni. Kalau apa-apa baju yang dia kata boleh basuh, boleh pakai LD ni. Tak ada masalah. So selamat untuk semua jenis material yang cakap boleh dicuci. Selamat untuk semua keadaan termasuk baju-baju baby. Okay, dan kalau ada masalah kulit pun tetap selamat pakai ni sebab dia tak ada residu yang tertinggal dalam kita punya fabric. Okay, dia lagi basuh ada kat dalam kita punya kain tu. So dia masuk, enzim tu bekerja dan dia akan bersihkan betul-betul lah insyaAllah. So LD ni pun kalau tengok, nampak macam kecil botol dia. Tapi kalau sekali kita basuh tu, satu kali basuh kan, dalam 8 kg macam tu, 8 kg kita pakai separuh je penutup tu. Saya tak ada gambar pula. Ni kan penutup dia kan. So kalau kita nak basuh baju tu 8 kg punya load, kita just tuang separuh daripada cap ni. So dia actually dapat banyak pencucian lah. Jangan tak payah letak banyak lah. Kecuali memang duit tu tak tahu nak buat apa, boleh lah letak banyak. Tapi kalau memang budget kan, pakai half cawan tu dah cukup dah untuk 8 kg punya load So kalau kita punya baju tu lagi sikit dari 8 kg, washing machine kita punya tu lagi sikit. So separuh tutup tu pun sebenarnya dah cukup lah, mencukupi atau lebih mencukupi. Boleh adjust lah. Tapi dia punya separuh tutup tu memang dia sesuai untuk 8 kg punya
punya load. Okay. So kalau sekali basuh tak sampai 8 kg tu pandai-pandai lah adjust. So dapat dalam berapa cucian lah itu saya tak ingat lah. So satu botol ni dalam 50 cucian. Satu botol Greco ni, laundry detergent ni dalam 50 cucian. Dia satu botol ni RM45 harga ahli. Yang tadi APC tadi, all purpose cleaner tadi RM19. Saya lupa nak bagi tahu harga. Okay. So kalau kita cari sesuatu yang selamat untuk isi keluarga dan menawarkan cucian yang bersih tanpa kimia yang berbahaya dan juga pada harga berpatutan, insyaAllah saya boleh cakap Go Eco ni menepati tiga-tiga kriteria di atas ni lah. So selamat, bersih dan harga dia berpatutan insyaAllah. Okay, so saya rasa itu saja malam ni. Macam banyak pula masa saya ambil malam ni. So saya dah nak undur diri lah, segan pula lama-lama. Okay, terima kasih semua yang meluangkan masa. Balik pada MC. Okay, terima kasih pada Puan Aisyah atas penerangan yang sangat-sangat lengkap tentang kita punya Go Eco. Kejap, nak tengok video tak? Boleh. Kejap macam mana nak. Saya nak share, tadi lupa pula demo Go Eco. Alamak. Hilang. Sementara itu kalau siapa-siapa yang ada soalan berkenaan dengan Go Eco boleh bertanyakan dalam kita punya chat sambil kita tengok video kita. Nampak tak? Alah. Nampak dan dengar. Nampak dia tadi di spray dan dia terus bilas je, tak pakai span. Tapi video ni dia dah cepatkan lah. Terlibat dari mata dia. The squeaky clean part. Alah, nampak ke? Sekali. Nampak tu minyak air yang kuning tu? Nampak tak dia start pecah? Oh, bersinar pula. Nampak dia pecah-pecah dan bilas je. Okay, bunyi. Dengar tak dia punya bunyi tu? Okay. Okay. So ada apa-apa soalan ke? Kalau ada soalan boleh tanya sekarang ataupun boleh bertanyakan di chat. Tapi saya tengok dekat chat tak ada apa-apa soalan. Mungkin penerangan tu sangat-sangat mampat lah daripada Vice Manager Puan Aisyah tadi. Sebenarnya saya pun memang sangat-sangat suka pada kita punya Go Eco product. Terutama sekali pada kita punya, dulu saya memang sangat suka APC. Tapi bila saya dah belajar tentang liquid detergent tu, bila dia dapat basuh dengan bersih, bila kita peluh, nanti bila kalau kita pakai sabun yang biasa dia boleh melekat pada badan bila kita peluh. So saya dah start fikir sebab suami saya, anak saya pun ada sedikit masalah kulit sensitif, so saya rasa saya patut bertukar. Dan memang lepas tu saya memang tak tukar pada sabun yang lain lah, memang kita setia dengan Go Eco. Walaupun harga dia macam Aisyah tadi RM45. Mungkin macam mahal kan kalau macam bagi orang yang lain, sabun yang biasa besar gila boleh dapat berapa? RM10. Tapi Go Eco kecil macam tu RM45. Tapi kena tahu cara penggunaan dia yang betul. Memang sangat-sangat berpatutan sebenarnya. Okay, sepatutnya kita ada testimoni Syara, tapi saya tak nampak dia dekat sini. Ke Kak Aina? Ada tak? Okay, kalau tak ada kita boleh teruskan kepada kita punya topik yang kedua. Bagaimana apa? So saya jemputlah speaker saya yang kedua untuk berkongsi tentang topik beliau. Silakan.
Puan Aya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok tak ada orang nak masuk buat masa ni. Okey, terima kasih MC. Malam ni kita insyaAllah, terima kasih juga VM Aisyah untuk penerangan tentang GoEco, liquid detergent dengan ABC tadi. So kat sini ada tak siapa yang tak pernah try lagi? Tak pernah try lagi kita punya GoEco? Okay, GoEco ni sebenarnya bukan produk baru tapi hanya newly packaged dan dia masih menggunakan formula-formula yang lama, dan selama ni pun saya memang dah gunakan GoEco sejak dia punya launch beberapa tahun dululah. Okay. Tapi bila diperkenalkan lagi sekali, okay, barulah saya rasa macam wow, bestnya, dan mungkin cara yang saya gunakan sebelum ni tak berapa cost effective. So bila saya belajar balik cara penggunaan dia yang lebih menjimatkan dan lebih best, sebenarnya memang best. Okay, macam tadi video yang Aisyah tunjuk tadi, memang dia cepatkan, so nampaklah minyak-minyak tu ke tepi-tepi jadi putih je kan. So baru-baru ni tadi sebenarnya sebelum meeting ni saya sajalah test nak tengok proses minyak-minyak tu bergerak. Sebelum ni pun saya pernah buat sebenarnya, saya ada share video kat YouTube tapi tak orang kata sejelas yang Sean Ho buat video tu. So saya cuba lagi sekali buat tadi, tapi nak tunggu lama sangat kan. Tak bergerak-gerak pula minyak dia sampai jernih kan, tak bergerak juga. Tapi lepas biarkan beberapa minit, saya terus bilas dengan air, mangkuk yang ada minyak penuh minyak, bilas dengan air. Memang sungguh tak perlu nak pakai sponge pun. Just gosok-gosok dengan tangan sikit memang dah berbunyi dah. Tik-tik macam dalam video tu. So memang sangat-sangat efektif. Daripada segi keberkesanan dia memang best. So malam ni saya nak share tentang macam mana kita nak buat bisnes dengan GoEco. Mungkin ada di antara kita yang rasa macam nak guna GoEco ni untuk guna sendiri je, bukannya nak buat bisnes pun kan. Tapi saya nak share sikit saya ada pengalaman buat bisnes lain lah sebelum ni. Macam saya saja, kita guna produk best, lepas tu kita secara semula jadi, biasalah kita ni manusia suka nak share dengan orang kan. So macam satu saya punya pengalaman sendirilah. Saya ada cuba satu produk ni, produk makanan Bila kita dah makan benda ni, kita rasa bestnya kan, benda ni macam best Lepas tu the next thing, apa yang saya rasa bila rasa best tu, macam rasa nak beli lagi. So kita ni biasalah kan, manusia ni yang bila kita nak beli lagi, kita nak beli murah kan. Kita nak beli, kalau boleh kita nak beli murah lah, sebab kita rasa nak makan lagi benda ni sebab dia sedap kan. So bila nak makan lagi murah, terus terasa macam nak jadi ejen lah. Kalau jadi ejen kan best. Kalau tak dapat jual pun at least kita dapat makan murah, dan kalau kita dapat jual lagi best, kita boleh dapat makan free. So itu konsep pemikiran saya sebagai seorang yang dah biasa buat bisnes lah kan. Kalau benda tu bagus, lebih baik kita jadi ejen produk tersebut. Untung-untung kita dapat guna percuma, ataupun kita dapat diskaun sikit, sebab kita beli ejen pun kita dah dapat harga diskaun. Betul? So itu memang konsep biasalah kalau kita nak mulakan bisnes kan. Tapi kalau kita buat ejen-ejen produk ni, biasanya kita kena beli in bulk lah kan. Kita kena beli in bulk baru kita dapat untung. Sebab itulah dan sebab produk yang saya sharekan ni sebelum ni adalah produk makanan, bukan makanan harian, makanan yang benda-benda sedap. So benda-benda sedap ni masa viral je lah dia laku kan. Bila dah tak viral tu permintaan pun dah menyusut. So sebenarnya kalau kita nak buat bisnes, kita mestilah buat produk harian, produk yang keperluan, yang memang orang perlukan. Okay, so sebab itulah saya malam ni nak share sedikit tentang bagaimana kita nak mulakan bisnes dengan GoEco. So tadi Aisyah dah share bestnya GoEco ni kan, sangat menjimatkan, dia kuasa membersih dia, betul mesra alam sekitar dan sebagainya, best kan. So lagi best kalau kita dapat, harap semua bersabar kat sini. Saya nak share macam mana kalau kita dah dapat guna produk best ni, lepas tu kita share kat orang, betul kita dapat income daripada tu. Untung-untung kita dapat percuma, best kan. So malam ni saya nak share sedikit tentang bonus runcit dan bonus prestasi, tentang kiraan PV, macam mana kita nak dapat gunakan produk GoEco yang Aisyah ceritakan best tadi secara percuma, dan juga macam mana kita boleh dapatkan income tambahan pula. Okay, dan juga ada ke peluang buat bisnes dengan GoEco ni?
Okey, sedikit recap bonus runcit dan bonus prestasi. Kalau ada kawan baru malam ni, nak buat recap sikit. Bonus runcit dan bonus prestasi adalah 2 daripada 9 jenis bonus yang Syuang Ho tawarkan. Dan bonus runcit ni adalah dalam RM, macam untuk runcit lah. Kalau kita jual GoEco tu harga dia biasa harga berapa kalau kita beli harga ahli RM19. Kalau kita nak jual pada orang luar rasanya RM23 kalau tak silap, dan kita dapatlah untung runcit RM4. Itu biasalah. Dan bonus prestasi pula adalah bonus bulanan bergantung kepada jumlah PV rangkaian, atau ni kita katakan income aktif, bukan income pasif, iaitu kalau kita buat bisnes, kita jual bulan tu kita dapatlah income, kalau kita tak jual tak dapatlah income. Okey, seterusnya apa pula PV tu kan, bonus prestasi tu tadi I mention dia berkaitan dengan PV. So PV adalah point value di mana setiap produk Syuang Ho ada nilai PV dia. Nilai PV ni digunakan untuk kira kita punya bonus prestasi dan juga bonus kepimpinan. Contohnya untuk GoEco, kita fokus untuk GoEco malam ni. GoEco APC atau All Purpose Cleaner, dia punya harga dia kan RM19, tapi dia punya nilai PV bersamaan dengan 12 PV. Dan GoEco Liquid Detergent bernilai RM45 bersamaan dengan 27 PV. So malam ni I bukan nak tunjuk kira-kira macam mana nak PV ni in detail, tapi just nak ingatkanlah PV ni kita gunakan untuk kira bonus prestasi dan bonus kepimpinan. So kalau kita fokus pada trend pencuci kediaman di pasaran sekarang, kalau orang kata ada ke orang nak beli sabun kan, ada ke orang nak beli sabun korang kalau pergi mall tiap-tiap bulan ada beli sabun tak selain beli makanan? Mesti ada, betul tak? Kan, sebab kita ini memang produk harian sebenarnya. Dekat setiap toilet, dekat setiap rumah mesti ada sabun pencuci. Setuju? Kalau tak ada sabun pencuci maksudnya toilet dia kan tak bersih lah, tapi kita mesti mencuci rumah kita, betul? So ada market tak bahan pencuci? Yes, mesti ada. Dan yang paling pentingnya pencuci kita GoEco tak setanding dengan pencuci-pencuci biasa di pasaran. Macam tadi Aisyah cerita pasal sabun RM2. Kita incomparable dengan sabun RM2. Please jangan compare kita dengan sabun RM2, sebab sabun RM2 tu bahan-bahan dia adalah tidak mesra alam, tidak menyihatkan dan berasaskan sumber-sumber sintetik. Betul So sekarang ni, zaman sekarang 2023, ramai orang dah berbalik kepada ataupun ramai orang mencari-cari produk organik. Perasan tak? Kalau ada apa-apa tulis organik saja, harga dia pun up. Kenapa harga boleh naik? Sebab itu adalah permintaan tinggi. Itu menunjukkan produk tu ada permintaan tinggi. Sebab tu orang letak organik sikit je, harga dah naik. Dan ada juga saya tengok deterjen di luar, dia kata with bioenzyme. Dia cakap kan, kita pun menggunakan bioenzyme, tapi with bioenzyme tu dia kata ada bioenzyme, tapi kandungan bioenzyme tu kita tak tahu berapa banyak, sebab dalam tu pun ada kandungan pencuci sintetik yang lain sebenarnya. So dia letak je ada sedikit bioenzyme kat situ, dia pun up sikit harga dia. Nampaklah macam dia lebih organik, tapi sebenarnya kita tak tahulah kan. So memang trend pencuci kediaman di pasaran sekarang ramai orang memilih yang lebih organik. Okey, permintaan pencuci berasaskan bahan organik memang kian meningkat. Eco-friendly, orang lebih nak pilih benda yang mesra alam sebab bumi kita dah banyak pokok ditebang dan sebagainya. So seboleh-boleh orang nak bantu untuk kekalkan ekosistem, nak produk mesra alam dan lebih berupayaan untuk membersih sebenarnya. Okey, produk-produk yang ada orang buat pencuci sendiri. Pernah tengok tak orang suka buat pencuci sendiri, dia peram orange lah, peram lemon, campur dengan bahan-bahan di rumah sebab dia kata lebih bersih dan juga lebih mesra alam. Tapi kalau pencuci buatan sendiri tu tak boleh tahan lama kan, ataupun sukatan bancuhan dia tu tak berapa efisien lah, dan kuasa mencuci dia kita pun tak tahulah kan, dan mungkin ada melekit-lekit dan sebagainya. Okay, so itu maksudnya orang lebih ke arah tu, lebih ke arah nak semula jadi, dan juga atas faktor kesihatan. Seramai sebenarnya yang pergi ke arah lebih organik, eco-friendly sebab mereka ada masalah-masalah kesihatan. Macam Irna kata, family dia pun ada yang kulit sensitif. Okay, disebabkan itu terpaksa mencari atau berubah kepada pencuci yang
tak ada bahan-bahan tajam, sintetik dan sebagainya. Terpaksa. Okay, so memang ada market sebenarnya kita punya Go Eco. Tadi Aisyah ada mention tentang ratio bancuhan. Okay, so satu botol sebenarnya memang sangat-sangat menjimatkan Go Eco All Purpose Cleaner ni. Satu botol 500 ml, satu botol kuning. Ini adalah concentrated ya. Memang siapa yang dah pernah beli ni, nampak macam air je kan, macam cair kan. Tapi dia sebenarnya very concentrated. Jangan gunakan the whole thing untuk mencuci unless anda orang kaya. Okay, unless anda orang kaya. Sebenarnya dia boleh dilute, dia boleh dicairkan. Jadi satu botol kuning tu bersamaan dengan 5 botol dispenser yang lain. Contohnya, maksudnya satu 500 ml tu kalau kita dilutekan 100 ml Go Eco All Purpose Cleaner dengan air, dapat satu botol dispenser kan. So kita boleh dapat 5 botol dispenser sebenarnya daripada satu botol APC. So macam Aisyah cakap tadi, boleh cuci kereta, boleh buat cuci lap tingkap, boleh ni menggantikanlah segala botol-botol yang kita selalu beli yang lain. Kan orang kata, alah mahalnya RM19 satu botol, betul tak? Mahal sangat RM19 satu botol, tetapi kalau kita comparekan dengan you punya pencuci tingkap yang RM3-4 tu, memanglah mahal RM19 tu. Tapi bila you beli pencuci tingkap, you kena beli pencuci pinggan kan? Lepas tu you kena beli pencuci lap meja lain pula. Kalau pencuci gelas dengan pencuci kayu lain juga lagi kan. Dan macam-macam lah, ada banyak pencuci lain untuk segenap perkakas di rumah kita. Last agaknya lagi mahal daripada RM19 ni tadi. Okay, nampak tak? Dan juga bergantunglah pada jenis kotoran yang kita nak cuci tu. Kalau nak cucian degil, kita buatlah ratio tu 1:1 atau 1:2. Kalau macam cucian biasa yang tak berapa nak kotor sangat, mungkin boleh buat ratio 1:5 dan sebagainya, ikut kita punya tahap kotoran yang kita nak bersihkan tu. Okay, dan sangat menjimatkan, it's one for all purpose. Memang betul-betul all purpose. Boleh cuci kereta, betul. Saya baru-baru ni cuci spek saya dengan all purpose cleaner ni, tak merosakkan langsung. Dan kita punya Trooper Diamond Wee hari tu cakap dia guna Go Eco ni untuk basuh tangan. Kadang-kadang tak ada sabun dekat nak cuci tangan, dia guna untuk cuci tangan, dan memang sangat bersih dan tak tajam pun. Siapa yang kulit sensitif boleh pakai. Okay. Seterusnya Go Eco Liquid Detergent. Tadi Aisyah ada mention satu botol yang bersukatan 1 liter ni boleh mencuci 50 cucian, sebab kita guna half cap saja. Half cap bukan half cap yang purple, the whole purple tau. Ni buka penutup dia ni separuh je boleh buka ni. Separuh daripada bahagian atas ni sahaja yang kita gunakan untuk cucian penuh. Okey, saya punya rumah kalau cucian penuh tu memang penuh betul lah, memang 9 kilo. Biasalah ramai ahli keluarga kat dalam rumah ni kan. Memang separuh saja dah cukup. Selalu kalau nak lebih efektif, rendam dulu sebelum cuci. So kalau you punya mesin ada apa nama dia punya feature tu, boleh soak dulu untuk 30 minit ke dengan separuh cap tu, dan terus basuh. Tak perlu nak tambah lagi another half cap, tak perlu. Okay, dan anggaran lebih kurang 50 cucian. So 50 cucian kalau you basuh sekali sehari, dapatlah sebulan lebih. Kalau macam kita orang ni ahli ramai, memang satu hari sampai 2-3 kali basuh kan. Dalam sebulan tu dalam satu botol jugalah habis. Okay, so menjimatkan, sebabnya harga dia RM45. Boleh buat 50 cucian. Maksudnya harga satu cucian tu kurang daripada RM1. Betul? Kurang daripada RM1. Mahal ke murah? Murah kan? Murah sangat dan sangat-sangat menjimatkan. Okay, dan dia menggantikan pencuci-pencuci lain. Kita tak perlu guna Clorox, okay, sebab dia dah lebih pembersih. Kita tak perlu menggunakan softener. Okay, sebab kita punya Go Eco ni tidak mengeraskan baju. Okay, tak perlu menggunakan softener. Sebenarnya kalau kita guna bleach ataupun softener, tak memudaratkan kita punya kesihatan sebenarnya. Okay, Aisyah ada mention tadi kot pasal mengganggu kita punya hormon dan sebagainya. Boleh mengganggu, yang menyebabkan infertility, masalah ni lah, masalah hormon wanita semua boleh kebanyakannya disebabkan oleh bahan-bahan kimia dalam pencuci. Okey, so macam mana kita nak guna Go Eco percuma ni? Inilah yang dinanti-nantikan. Boleh ke sebenarnya Go Eco percuma? Harga Go Eco ni sebenarnya berapa Ada mention ke tadi? Okey, so kalau nak ikutkan tadi kita punya sukatan Go Eco
all purpose cleaner dengan liquid detergent. Anggaran untuk satu family yang ada family kecil dalam 4 hari keluarga, kalau family Aisyah dengan special VM, family dia besar ya. So mungkin double daripada ni. So kalau family kecil macam kita, mungkin 2 botol APC dengan satu LD, APC ni yang botol kuning tu dengan satu LD purple tu sebulan. So kita anggarkanlah, okay, average semua orang, semua family menggunakan 2 APC dan satu LD sebulan. So harganya ialah APC sebotol RM19. So 2 botol APC tambah 1 LD RM45, RM83. So kita beli sabun RM83 sebulan bersamaan dengan 51 PV. Okay, 51 PV. Sebab 12 PV satu botol APC dan 27 PV satu LD. Okay, so ada siap-siap kira, tak payah nak tekan-tekan kalkulator. Okay, so kalau untuk ahli baru, jika ada kawan baru kat sini, ada ke ahli baru, jika ada kawan baru dekat sini, baru nak start kan, you dah beli you punya APC, why don't you cuba perkenalkan kehebatan APC macam yang Aisyah cerita tadi. Kehebatan APC boleh mencuci macam-macam pinggan mangkuk, boleh cuci buah-buah juga boleh cuci buah-buah dan terus bilas. Total PV yang kita dapat bila kita share dekat 20 family, setiap family consume 51 PV, 20 family termasuk dengan kita punya family dapatlah jumlah 1020 PV. 1020 PV ni bersamaan dengan 8% bonus prestasi. Kita dah layak dapat 8% daripada 1020 PV bersamaan dengan RM81.60. So lebih kurang samalah dengan harga yang kita spend tadi kan, RM83, kita dapat balik RM81.60. Guys, siapa kat sini kerja dia tukang cuci? Ada tak? Korang cuci-cuci rumah orang dapat duit? Tak ada kan? Tapi dengan GoEco ni kita dah cuci, kita dah beli sabun, kita cuci satu rumah kita, sebulan cuci baju dan sebagainya, kita dapat balik duit tu. Kan? Tak ada siapa upah kita tapi Chuang Ho bagi kita balik upah tersebut. Best kan? Rumah bersih, baju bersih, lepas tu dapat balik duit pula tu. So lepas ni kita nak mencuci tu lebih happy lah, sebabnya sambil kita cuci tu kita tahu kita akan dibayar upah balik. Okay, apa benda yang kita cuci tu tadi jadi free. So kita akan dapat balik duit yang kita belanjakan untuk beli GoEco. Dah tak mahal dah kan? Memang tak mahal langsung. Sebab dah free dah. Okey, maksudnya di sini kalau kita beli sabun kat luar tu, kita basuhlah sebersih mana pun, kita memang tak akan dapat balik duit. Betul kan? So apa kata kita buat tindakan yang lebih bijak lepas ni, kita guna GoEco dan lepas tu kita share dekat kawan-kawan dan family kita ramai-ramai. Okey? Alright, so GoEco Extra ni apa pula? So kalau tadi kita dapat percuma kan, sudah dapat percuma, kita nak lebih lagi. Kita tak nak free, kita nak lebih lagi daripada free, iaitu kita nak dapat balik wang yang lebih daripada yang kita belanja. Boleh. So tadi kiraan sama, tapi tadi untuk ahli baru kan, untuk kawan-kawan baru dia memang tak ada PV lain daripada GoEco. Ini pula kiraan untuk siapa yang dah jadi vice manager. So kalau kita kebanyakan vice manager dah ada rangkaian sendiri, dan biasanya rangkaian vice manager in average ada lebih kurang 100 pengguna dalam rangkaian dia. Okay, so jika 50% daripada pengguna sedia ada dalam rangkaian vice manager, 50% saja yang guna. Lagi 50% dia masih berdegil juga nak cuci guna sabun RM2 tu kan. Tak apa. Ya, kita dapatkan ke 50% tu, convert diorang punya pencuci harian dia dengan GoEco, dapat extra 2,550 PV. Ni extra Kalau PV vice manager satu kumpulan biasanya 13,000 kan minimum. Lepas tu ada extra lagi 2,550. Ini Triple Diamond We kata seolah-olah duit yang bersepah-sepah yang zaman lama ni kita tak kutip. Dia ada je kat tepi-tepi basuh tu, kita biarkan aja. Sebab benda ni memang setiap orang guna. So kalau rugilah kita biarkan duit-duit bertebaran di tepi-tepi. So inilah caranya untuk kita nak dapatkan balik rangkaian kita untuk supaya diorang pun tak rugi beli sabun kat luar. Okay, kita bagi tahu dia janganlah merugikan diri sendiri beli sabun kat luar, sedangkan you boleh dapat sabun free dengan menggunakan kita punya GoEco. So daripada 2,550 PV tambahan ini sebenarnya memberikan bonus tambahan kepada vice manager. Sebab vice manager dah dapat 28% kan. So 28% daripada 2,550 PV tambahan ni bernilai RM714.28. So ini adalah bonus tambahan daripada income vice manager yang sedia ada. Okey lah, not bad kan?
Siapa nak bagi? Cuci tadi dapat balik RM83, RM81. Ni cuci macam biasa dapat balik RM714. Oh, ini lagi mahal daripada gaji pembantu rumah saya rasanya ni. Okay, so ada ke sebenarnya peluang bisnes ni? Sebenarnya ada. Sebab kalau you pergi dekat shopping, kalau masa saya dah habis, saya cepat sikit. Kalau pergi dekat grocery store kan, kita tengok ada tak orang jual sabun? Ada. Macam-macam brand pula tu. Macam-macam brand naik. Kan tadi Aisyah kata sabun RM2. Ada banyak sebenarnya produk sabun RM2. Macam-macam brand. So maksudnya memang ada orang nak beli sabun sebab hari-hari orang nak mencuci. Tak ada siapa nak hidup dalam kekotoran kan. Dan juga kita nak introducekan APC dan LD sebab tadi kita dah cakap dah sebab ramai orang nak lebih organik dan lebih eco-friendly dan juga tentang aspek kesihatan, dan sekarang kita ada point yang ekstra iaitu lebih menjimatkan. Okay, sebab kalau kita beli produk-produk organik, sabun-sabun organik kat luar tu lebih mahal sebenarnya dan tak menjimatkan kita pun sebab kita tak dapat pulangan wang balik. So bestnya Xuanho ni adalah kita dapat gunakan produk yang best ni dan kita dapat share kepada orang dan kita dapat income balik lepas sharing. So harga dia sebenarnya bukan nak kata harga rendah, tapi nak compare dengan produk-produk Lingzi yang beratus-ratus beribu-ribu tu, harga Go Eco ni memang sangat-sangat rendah. Okay, dan nilai dia sebenarnya sangat-sangat tinggi. Okay, so jangan perlekehkan lah, sebab kalau you business minded punya orang, you fikir Lingzi je nak buat business, Lingzi je buat business kan, ala Go Eco ni RM19 apalah sangat, bukannya RM19 ni tak dapat bagi impact yang sangat besar agaknya lah in your business, monthly business. Jangan pertikaikan sebab jangan pelekehkan sebab nilai dia sangat tinggi dan kerana pembelian ulangan dia tinggi, repeat order. Setiap hari orang guna, jadi setiap bulan memang orang akan belilah kan. You lepas makan cuci pinggan kan, lepas makan cuci pinggan. Ada tak lepas makan tinggal je, lepas tu pakai balik? Tak kan? So benda yang harian ni yang sangat-sangat memberi kita punya orang kata penstabil PV. Penstabil PV ni PV stabilizer lah orang putih kata, dan dia bersama dengan produk harian yang lain. So APC dengan LD ni adalah PV stabilizer, triple diamond V sebut hari tu, bersamaan dengan kita punya shampoo, sabun mandi dan shower gel. Okay, sebab dia kita nampak macam kecil-kecil je kan, tapi sebenarnya dia lah yang menstabilkan PV kita. Sebab Lingzi orang hanya beli, memang Lingzi tu mahal kan, kita nampak macam PV dia naik, tapi orang beli bila sakit je, betul tak? Kalau orang dah sihat sangat semua, dah tak beli dah Lingzi. Macam mana? Orang dah mungkin dia dah tak suka kopi, tiba-tiba angin dia berubah, dia suka minum kopi lain pula. Benda-benda inilah yang kecil-kecil ni yang kita jangan pandang sebelah mata saja, okey. Dan ini adalah salah satu peluang untuk kita nak kembangkan lagi rangkaian sedia ada. Dengan rangkaian sedia ada, kita asyik cerita pasal kopi kan. Kita perkenalkan dengan produk yang sangat-sangat bagus sebenarnya. Memang tak ada tandingan dengan produk lain di luar. Okay? Dia boleh generate extra pendapatan juga untuk kita. So itu saja saya punya sharing malam ni. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian anda semua. Tadi saya nampak ada yang chat, saya tak sempat nak tengok apa benda. Okey, Kak Ana kata guna 100% kalau ada masalah osteoarthritis dan juga rheumatoid arthritis. Ni adalah masalah yang berkaitan dengan sendi. Tak perlu sental kuat-kuat. Ya, orang yang ada masalah sendi nak gosok gigi pun susah, nak ikat rambut pun susah, apatah lagi nak sental pula kan. So takkanlah tak sental nanti pinggan dia tak bersih. So ini memang sangat-sangat membantulah, okey, untuk orang-orang yang ada masalah-masalah ni, okey. So itu saja daripada saya. Jika tak ada soalan lain, saya nak bagi kepada MC, dipersilakan. Okay, terima kasih banyak-banyak Puan Aya atas perkongsian tadi. Okay, so lepas ni apa kata kita cuba challenge diri kita untuk orang yang baru share pada 20 orang keluarga kita. Cuba beli 2 APC dan 1 LD, sebab benda ni bukannya benda tak elok. Kita suruh family kita guna benda-benda yang elok dan insyaAllah kita dapatlah sikit kan. Walaupun berapa tadi? RM81. Okey lah tu. Cuci-cuci rumah dapat duit. Siapa nak bagi? Memang tak ada orang nak bagi. Mungkin I nak tambah sikit. Kalau kita nak share tu kan, the best way is to
tunjuk demo. So kalau hari tu masa dekat product showcase tu kita dapat botol kecil, dalam tu ada APC. So simpanlah botol kecil tu, buatlah 1:1 atau 1:2 punya dilution APC kat dalam tu, simpan dalam handbag. Itu kalau masuk poket pun boleh. So kalau ada apa-apa dekat tudung kita tumpah ke, hari tu Triple Diamond Week kata kat baju dia tertumpah kopi, dia spray aja dan biarkan dan bersih. Okay, so selain kita nak buat demo kat orang, boleh menyelamatkan diri sendiri juga. Okay, tiba-tiba ada tumpah ke atas meja ataupun tangan kita mendekit-dekit ke, boleh gunakan spray tersebut untuk mencuci. Buat demo depan orang lagi lah, orang boleh bau, rasa dan alami sendiri. Okay, itu saja. Alright, thank you. Okay, so tadi sepatutnya kita ada testimoni sharer, tapi dia lambat masuk. Dia dah masuk, so boleh tak kita nak persilakan Cik Aina Buhari kita untuk berkongsi apa pengalaman beliau. Dia memang merupakan pengguna tegar lah kita punya GoEco ni. So dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syakira Aina binti Wan Bukhari. Boleh panggil saya Aina. Saya dah guna produk Shangho dari 2001. Daftar ahli dari Februari 2002. Semaknanya dah lebih 22, hampir 22 tahun member, tapi dah guna dah lebih daripada 22 tahun. So hari ini diberi tanggungjawab untuk berkongsi testimoni. Saya dan keluarga dah guna GoEco dari tahun 2015. GoEco yang pertama kami guna adalah APC. Sebelum buat keputusan nak guna GoEco ni memang banyak kali fikir. Sebab waktu tu kami dah guna ada produk company lain yang natural base. Biasalah kalau sabun natural base ni mahal kan. But sebab sebab keluarga saya memang ada masalah kulit yang teruk. Saya daripada lahir ada masalah eczema yang teruk. Jadi tak boleh sebarangan guna produk kebersihan ni. Start guna APC 2015. Arwah mak dia guna untuk kita kat Malaysia kalau musim tengkujuh, baju dalam almari akan naik kulat kan? Like one layer of fungus kan? So mold. So mak guna, dia spray, banyak kali spray lap, lepas tu last sekali kan dia akan spray and biarkan kering. Good ventilation lah. Lepas tu dia masukkan baju and efek tak naik mold tu lebih daripada setahun tahan. Kalau tak dulu, every time musim tengkujuh je memang penuh lah satu almari tu dengan baju-baju habis naik kulat. So itu yang pengalaman pertama lah. Sebab waktu tu fikir APC mahal. So guna hanya untuk benda-benda yang serius macam tu lah kan. Yang lain-lain ni biasalah belilah spray yang antibakteria 99%, start daripada tak boleh sebut nama. Macam orang lain juga, rumah sabun apa ni semua berbotol-botol. Sabun toilet lain, sabun cermin lain, sabun antibakteria lain, cuci pinggan lain. So agaknya lah kalau nak fikir balik waktu tu mungkin 10 jenis botol kot sabun. And waktu tu beli dekat kedai supermarket biasalah. Sabun cuci baju dry sebab saya actually sebelum guna betul-betul saya actually kira okay untuk satu load ni berapa berat dia. Untuk keluarga saya satu load penuh kami akan guna 2 sudu besar which is equivalent to what Shangho recommend lah, setengah cap kan. 2 sudu besar. Kalau orang tanya berapa berat, berat satu sudu besar adalah 15 gram. Jadi kalau 2 sudu besar adalah 30 gram. So saya kira macam tu, satu botol tu ada 1 liter bersamaan dengan 1 kilo. So saya bahagikan lah. So from there saya dapat tahu satu botol boleh dapat 40 ke 50, tengok kotor mana baju kita. So APC yang kedua saya eksperimen sendiri. Juga untuk situasi yang kira serius lah. Fridge, peti ais dekat pintu tu kan ada dia punya rubber kan, getah dia tu. So kat situ selalu akan tumbuh fungus dan susah nak hilang. Kadang-kadang kena sental-sental. Tadi saya sebut dekat dalam message orang yang ada masalah OA dan RA. Family saya memang saya sendiri OA di semua sendi jari, di sendi my wrist, pergelangan tangan,
my elbow. Apa elbow? Siku dan juga bahu. Orang macam, setiap sendi you sakit? Sendi saya, orang selalu kata kita kalau ada masalah sendi, osteoarthritis, bunyi kruk krak, sendi berdetak kind of thing kan. Orang tua 50 tahun, 60 tahun ke atas. Saya masalah kruk krak ni daripada umur 20-an. So that's why I say kalau orang ada masalah OA, RA or any trigger finger, carpal tunnel, decovane, semua yang berkaitan dengan tangan, yang macam ayah cakap tadi, nak sikat rambut pun sakit, nak sental-sental pun sakit. Jujur saya gosok gigi pun sakit. So nak sental-sental ni memang tak boleh sental. So try lah eksperimen, kalau guna 100% macam mana? So memang sangat-sangat membantu, is a real lifesaver. APC kita ni or even LD kita guna 100%, spray dekat kotoran, especially kat kain ke apa kan, yang kotoran dah lama pun. Kita wanita setiap bulan datang period kan, so ada kadang-kadang tu termis bekas darah mana-mana dekat baju ke apa kan, yang dah lama, yang dah ada sekali tu saya, I think dekat cadar kot, tak perasan masa basuh, just masukkan apa semua. So it was like maybe dekat nak setahun, 1 year later baru guna cadar yang dah kotor tu. So I eksperimen lah, try, ni kotoran yang lama ni, berkesan tak go eco ni? So saya buat 100%, saya spray APC dekat tempat kotor, kering make sure kotoran yang kotor, yang degil ni, kita spray APC, kain tu kena kering. Spray, tinggalkan semalaman. Esoknya tu, just saya tak sental pun, saya just macam tu je kan. And terus masuk dalam mesin, wash, basuh. Masya Allah, setahun punya kotoran hilang. Dengan syarat kena kering. Kalau dah kain basah, you spray, you might have to do it again and again, mungkin 2-3 kali lah, repeat. So from there I start to, ya benar, magic ke? So these are the 2 things yang keluarga saya start guna untuk kes yang situasi yang serius. Satu untuk mold yang naik dalam baju musim tengkujuh. Yang kedua untuk fridge dekat bahagian getah. Saya buat cara yang sama macam arwah mak saya buat. Dekat getah tu saya spray, terus lap. Kalau tak silap lah, sebab dah lama, dah bertahun tak buat, tak perlu buat. Alhamdulillah tak perlu buat. Saya spray dulu, betul terus lap. 3 kali saya kena buat macam tu, baru dia betul-betul hilang. So kali keempat saya spray, saya biarkan dia kering. Lepas tu saya spray lagi, lepas tu saya lap lagi. Dan I think total mungkin 6 kali kot spray lap. Tak ada dengan air, semua dengan APC, 100%. So last saya spray fridge saya tu, sekarang 2023 kan, 2019. And kesan dia Masya Allah sampai hari ni, tak perlu dah nak spray. Itu tips dia. Kita last spray tu, kita biar dia kering. And the effect last that long. Sama juga dengan yang Allahumma salli ala sayyidina, yang dalam almari tu. Last mak saya kena lap, naik fungus dekat dalam almari. Ya Allah, sebelum PKP kot. So it works. It really works and Alhamdulillah kesan dia lama. Okay, so bila dah situasi yang serius macam tu dah macam, good lah. So mulalah. Dah memang tahu keluarga masalah kulit. So it was more of guna go eco secara tegar ni sebab masalah kulit. Try lah sebab rasa mahal kan waktu tu. Guna balik yang apa-apa yang sabun RM2 ni lah kan. Nampak kata VM Aisyah tu. Sabun RM2 ke sabun berapa ringgit ni. Try guna. Sabun basuh tangan, saya baru guna sekali je, terus dah rasa kering. So I was like, takkanlah every time guna nak kena pakai lotion kot. Takkanlah every time nak basuh, sampai ke tahap saya tak basuh pinggan sebab sakit. So fikir dan kira, kalkulate balik kos apa semua kan. Okay, kalau guna APC, kalau dekat botol APC tu, kalau kita baca kan, Syonghua dah list kegunaan dia apa. It's like literally all purpose cleaner, multi purpose untuk semua benda. Serius, semua.
Dan Alhamdulillah pengalaman saya dan keluarga sendiri dari dulu 2015 hingga ke hari ini, dekat rumah hanya ada 2 botol ini sahaja sabun. Sabun basuh baju untuk apa jenis kain, langsir pun kami guna tu, Toto pun kami guna sabun tu, dan APC. APC lah untuk toilet, untuk lantai, untuk kipas, untuk cermin. Cermin best. Siapa yang ada sliding door cermin kat rumah, Masya Allah. Last cleaner datang lap cermin sliding door rumah saya 2 tahun lepas. And kesan dia, bila orang datang rumah saya nak keluar, masih lagi orang langgar cermin tu. Sebab clear. Okay, dah 2 tahun. Wow, Masya Allah Aisyah, that's right. It is like something macam, ada cermin lah. They were like, so kita orang tak lap, cleaner lap dah hampir nak 2 tahun. I think it was in August 2021. So dah coming up to 2 years. Next year 2 tahun. Nampaklah bekas hidung banyak kat cermin tu. But memang clear. Kalau nanti saya akan cuba insya-Allah doakan supaya saya boleh ambil gambar baru ataupun saya jumpa gambar lama yang literally memang nampak. Clear betul-betul nampak kat bahagian luar tu. Sebab tu lah orang kalau tak tahu itu pintu terus langgar. So okay, cermin boleh. Kipas boleh. You name it lah. Basuh pinggan. Basuh tangan memang macam Mr. Wee kata, ya dah basuh pinggan kan. Alah basuhlah tangan sekali. And one thing best APC ni, kalau dulu kita Allahumma salli ala sayyidina, kita basuh tangan guna sabun biasa, katakanlah kita tengah rendam sayur ataupun buah waktu tu, kita tak boleh kan nak masukkan air basuhan tangan kita dalam buah dengan sayur kan, sebab sabun yang dulu tu chemical base. Dengan APC tak ada masalah. So saya akan basuh, even for that matter, kadang-kadang sambil basuh pinggan, basuh tangan ke, basuh pinggan ke, saya akan tadah air basuhan tu, itulah rendam buah. Yang tak berminyak lah, okay, yang basuh sikit-sikit. Definitely kalau basuh tangan, I literally akan APC spray sikit, lepas tu just bilas dalam mangkuk yang ada sayur atau buah-buahan yang saya tengah nak rendam. And tak perlu risau. Sebab memang APC pun memang sesuai untuk rendam sayur dan buah-buahan. Dan kalau rumah-rumah yang ada anak-anak kecil, ada baby, ada special soap kan, sabun khas untuk botol baby kan. APC. So saya sekarang, daripada 2019 hingga hari ini, keluarga saya dalam rumah kami, 2 botol ni je. Liquid detergent untuk apa jenis kain sekalipun, daripada kain setebal-tebal curtain, comforter, Allahumma salli ala sayyidina, sejadah, sehinggalah kain yang fragile, kain yang sutera, kain yang kasarubia yang memang nipis, kind of thing. Semua, pakaian dalam semua LD. And bestnya, I don't know lah, I just fell in love with Go Eco LD dengan APC ni sebab macam Triple Diamond Mr. Wee cakap, bila kita guna, okay saya fokus LD, kita guna pencuci kain kita tak perlu softener. Kita tak perlu bleach, tak perlu Clorox. Keluarga saya sendiri tak boleh guna Clorox sebab bau Clorox tu memang saya akan pening dan saya akan pingsan. Ataupun saya akan batuk dan batuk-batuk. Memang I react immediately. Kadang-kadang saya dekat luar, masa zaman cleaner masih ada Clorox di rumah, cleaner datang, diorang akan, selalu kalau kita upah pencuci datang rumah, orang tukang cuci datang rumah, diorang show akan, ada Clorox tak kak? Ada Clorox tak? So masa masih ada, diorang dekat dalam tandas, dengan cuci tandas, guna Clorox, saya kat luar, jauh, pun saya rasa susah nak bernafas. So from there, I told my mak apa semua cakap, tak boleh lah Clorox, Aina tak tahan. So stop beli. Tapi kalau tak guna Clorox, nak kena sental kan? Cleaner pun bising lah, kata lah, kak susah lah kak nak kena sental lah semua, kalau Clorox senang. So kita ni macam, mana kita nak benda yang memudaratkan diri ke ataupun nak senang kerja dia. So I said memang kita dah, so memang mak saya memang dah tak ada Clorox bertahun-tahun. So bila guna APC, especially yang 100%, okay lah tak payah nak sental. So okay, another thing,
Okay, that is, sorry nak kena refer notes. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, kita guna liquid detergent, tak perlu softener, pelembut. Even for soap tak perlu. Tak perlu softener, tak perlu bleach. Okay, and ini input yang saya dapat daripada, kami dulu hantar baju untuk gosok dekat laundry. So baju saya bila hantar, tukang laundry, boss laundry tu kata baju Aina dengan baju pelanggan-pelanggan dia lain tak ada bau, tak ada bau wangi. Baju pelanggan dia lain yang dia gosok, oh wanginya. Tapi Aina punya macam barely there. Memang betul, kita punya LD, APC very faint punya fragrance kan, natural base. Tapi yang peliknya dia kata, bila dia gosok untuk baju Aina dengan family, dia tak perlu nak guna spray yang, memang kita request, Kak jangan bubuh spray apa-apa, nak lembut-lembut. Tak apalah, saya sanggup bayar lebih upah bayar Kak gosok baju, tapi Kak jangan guna apa-apa spray. Spray dia panggil nak untuk easy to iron. So dia tak guna. So untuk orang lain dia guna. Dia kata baju Aina tak adalah susah sangat nak gosok. Walaupun tak ada softener, walaupun dia tak guna spray. Yang dia kata yang paling, pada dia pelik, tapi pada saya bila saya fikir balik, betul juga. Okay. Bila saya fikir balik, memang it works in a sense. Baju saya bila dia gosok, tengah gosok tu kan wap daripada from the iron, the steamer tu, dia kata tak ada bau busuk apa. Yang sebelum ni baju yang tak ada bau wangi, lepas digosok tak ada bau busuk. Orang lain punya, pelanggan-pelanggan lain punya baju, sebelum gosok bau wangi. Tapi masih tengah gosok, especially tengah masa steam tengah naik tu, bau tengik. Dekat mana tau? Kat bahagian ketiak, kat bahagian kalau man will be behind the collar. Bau tengik. So daripada saya dengar tu macam, what does that mean? Kita fikir secara logik lah. Maknanya sebelum ni bau wangi tapi tak cuci. Sebab kalau betul baju tu betul-betul cuci, bersih, bila digosok, patutnya tak adalah bau tengik kan? Itu, from there I realise, wangi tidak bermakna bersih. Wangi tidak bermakna cuci, suci. So, kalau orang kata kita punya APC, LD, tak ada bau lah, mana, tak ada buih lah. Memang yes. Because it's natural base. Kita punya wangi is all natural. So, dia tak kuat. Okay, itu dari segi tak perlu softener, tak perlu bleach. Tu jimat tak? Kita tak payah nak kena beli pelembut, tak payah nak guna peluntur, bleach, Clorox, tak payah. Sudah 2 botol dah tak perlu beli. Ingat tak tadi saya sebut keluarga saya sampai 10 botol macam-macam benda kan? Okay. So dah jimat duit daripada segitu. Dan Triple Diamond We juga sebut masa sharing seminar. Kita jimat duit dari segi jimat elektrik. Kenapa? Sebab kita tak kita punya LD dengan APC dia enzyme base. Is alive, dia hidup, enzim yang hidup. So tak boleh guna air panas. So bila kita buat cucian tanpa menggunakan air panas, elektrik pun kurang. Kan? So jimat duit lagi. Kita dah jimat softener, kita dah jimat tak payah beli Clorox, bleach. Salam untuk satu. Apa khabar? Apa tu? Kak Nina. Okay, kita jimat elektrik sebab tak payah guna air panas. Kita jimat masa. Pada saya memang jimat masa, sangat-sangat jimat masa. Imagine dulu, kotor degil sikit nak kena sental. Dia sental. Sekarang tak payah. Dan untuk kotoran-kotoran degil ni, jimat tenaga. Untuk orang yang ada masalah osteoarthritis, rheumatoid arthritis, carpal tunnel, Dicker vein, trigger finger. Kita ni yang memang ada masalah tangan, oh ya Allah, sangat-sangat membantu memudahkan kerja harian. Kalau yang dah memang teruk, macam saya cakap lah, macam ayah pun cakap, sikat rambut sakit, nak gosok gigi pun sakit, sebayangkan nak basuh baju. So untuk kami, orang yang ada masalah di bahagian tangan, di bahagian literally tangan daripada bahu sakit, okay, saya juga ada frozen shoulder, okay, dan tendonitis, tendon bengkak, inflamed tendon, okay. So this is what I myself, my family members yang lain pun ada juga. Ini yang kami
uruskan, manage, cope, live with. Inilah masalah-masalah kesihatan bahagian tangan yang kami hiduplah dengan masalah ini. And alhamdulillah dengan dipermudahkan dengan produk GoEco, whether it is liquid detergent, LD ataupun APC, sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Apatah lagi membantu dari aspek ada masalah kulit. So bayangkan eczema saya teruk daripada lahir. Saya dah umur 44 tahun. So saya dah hidup dengan eczema dah 44 tahun. And yet, saya boleh macam Perdana Menteri cakap lah, dia basuh tangan guna APC. Dan saya basuh tangan guna APC. Tak ada masalah. Kalau tak dulu, nak basuh pinggan pun tak boleh sebab sakit. Sakit, rasa sakit sendi, sakit sebab kering, sakit sebab kulit merekah sampai keluar nanah, sampai keluar darah. So bayangkan, orang yang ada masalah ini, masalah kulit, jangan cakap nak basuh pinggan, nak makan pun seksa. Saya kenal secara peribadi orang yang ada masalah kulit, tangan dia, setiap line-line ni kan, kalau kita tengok line kat tangan kita ni kan, merekah. Ni orang eczema, severe eczema. Saya dah pernah lalui 20 lebih tahun dulu. Merekah, keluar nanah, keluar darah. So, bayangkan macam mana nak makan Saya tak adalah sampai ke tahap, sebab saya masalah sendi dengan masalah kulit, ni membuatkan saya, I have to decide untuk makan guna sudu garpu. So saya tak boleh, memang dah bertahun saya makan, saya tak boleh nak makan dengan tangan. Sakit. So saya makan sudu garpu. Ramai juga orang komen, you ni orang Islam ke, orang Melayu ke, tak makan dengan tangan. Pada saya, inilah kemampuan saya. Yang penting saya makan guna tangan kanan. And yeah, kami eczema sufferer, osteoarthritis or rheumatoid arthritis punya sufferer, it is painful to eat guna tangan. Tangan boleh jadi kram kalau makan nasi apa ni semua guna jari. So kita guna sudu garpu lah. So yang tadi saya cakap, saya kenal secara personal pesakit eczema. Dia bukan saja makan sudu garpu, dia makan pakai glove. So imagine, itulah hidup sehari-hari. So LD, APC membantu pesakit-pesakit ini. Kami, pesakit kulit yang teruk, yang dah lama. Kami pesakit sendi, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, carpal tunnel, deca vein, trigger finger, frozen shoulder. Orang yang ada masalah tendonitis, tendon bengkak, ligamen bengkak, semua benda bengkak. Okay. Alright, so basically kalau dari segi LD, softener, bleach tak payah jimat duit. Electric jimat sebab tak payah guna air panas. Masa jimat sebab, yalah, it's all, the sabun tu yang buat bekerja untuk kita. Bila kita guna 100%. And jimat masa, jimat tenaga. Yes, alhamdulillah. Satu sharing yang saya tanya dengan Double Diamond Cat. Sebab kita punya LD dengan APC enzyme base, benda yang hidup. Alamak dah 10.30. Okay. Kalau nak ditahan lama, kita jangan campur dengan air. Ataupun kalau nak campur dengan air pun make sure penggunaan kita habiskan dalam masa sebulan. Seminggu. Katakan kita buat campuran air satu APC dengan 2 air ataupun satu APC satu air. The moment kita campur dengan air, make sure kita kena habiskan dalam masa seminggu. Sebab lepas seminggu, apa akan berlaku kalau kita tengok dia campuran tu akan jadi macam cloudy, berkeladak. That is the indicator that it is not 100%, fungsi dia dah mula terjejas lah. So kalau nak bubur dalam botol, nak tahan lama, buat 100%. But if nak campur dengan air, pastikan buat sikit-sikit. Macam Double Diamond Cat, dia akan bancuh cukup untuk seminggu je. Still boleh guna sebab saya dah selama ni bertahun-tahun dapat ajaran sesat. So banyak kali memang dah bercloudy lah campuran tu. I still use, it still works, cuma mungkin not 100% lah. So sekarang ni dah lebih ada ilmu yang betul, dah lebih bijak. Memang dalam botol semua saya buat 100% je, senang. Sebab tak perlu fikir pasal nanti dibasi ke apa kan. Tak perlu fikir pasal enzim tu mati. What else ya? I think that's about, last, liquid detergent. Kalau mesin basuh anda tak ada function soak,
what you can do, ni cara saya buat dan saya dapat tahu pengedar-pengedar lain pun buat, anti hitam semua buat. Lepas kan bila kita masukkan sabun dia akan campur air, lepas tu dia akan, the cycle will start for about 10 to 15 minutes. So sebelum pusingan tu habis, maknanya cycle yang ada air sabun ni habis, selalunya dalam 10 minit kot. 10 minit tu just switch off your machine. Tutup mesin, switch tu and biarkan setengah jam. Memang Chuang Ho pun dia punya suggestion kalau guna liquid detergent nak lebih efektif, soak half an hour. Soak lagi lama lagi bagus. Especially kalau pakaian yang kotor, pakaian yang sangat-sangat busuk, saya dan keluarga akan biarkan soak 1 jam. Kalau masih lagi lepas basuh masih lagi berbau, sebab kita pun tahu part of healing crisis melalui kulit memang detox. Bau badan pun teruk semua kan. So kalau you are going through that, sama ada soak lama lebih dari setengah jam ataupun guna lebih sabun lah. Nak buat dua-dua lagi bagus. Dan kami pernah beberapa kali sebab terlupa ada mesin, ada kain dalam mesin, tinggal berjam-jam dalam mesin. So what we do, kita orang basuh balik. Ada tu sekali tu sampai 3 kali cycle. Dalam masa 24 jam, kena keluar rumah apa semua. Asyik lupa nak bawa keluar kain, tak sempat nak jemur, lepas tu sakit, tak boleh nak bangun apa semua. Healing crisis yang teruk-teruk. So kain tu tak dijemur 36 jam kot. Tapi basuhlah. Lepas 12 jam, alamak kain tak jemur lagi. Okay, masuk mesin, basuh dulu. Another round. So within that 36 hours, total agaknya 4 kali basuh kot. And Masya Allah, kain okay. Tak ada bau busuk. Tak ada reput-reput. That's what, that is a, ya Allah, dia tak menghancurkan kita punya material. Terutama sekali baju-baju yang fragile. Kita punya sutera, kita punya cotton, all this natural material kan. Tahan, sangat tahan. So I think that's it kot pengalaman saya dari Juli 15 hingga ke hari ini. Go Eco di hatiku, dulu, kini dan selamanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you so much Kak Aina untuk sharing pasal kita punya Go Eco, testimoni Go Eco, kita punya ABC dan kita punya LD. Alright, so after this, kalau you all masih tak menggunakan kita punya ABC, masih tak menggunakan LD, kena cuba sekali. Tapi bila dah cuba sekali tu hati-hati sebab memang akan cuba berkali-kali lepas tu. Alright, so kita dah lebih masa, saya nak endkan secepat yang mungkin. Akhir kata kita cuba sharing, okay? Kita try challenge diri kita untuk share dengan ramai-ramai orang tentang kebaikan kita punya produk ni. Rina, last, Okay. just tip, okay, apart from sharing, I would strongly suggest, apa kata kalau nak pergi rumah orang, tak tahu nak bagi bawah tangan apa, bawa lah APC. RM19 je kot. Kita dulu Greenzy kan. These are the 2 items yang Kak Aina akan, kalau dah lama tak jumpa ataupun first time nak jumpa and kita nak kena bawa tangan kan. Greenzy, APC, 2 ni. Total RM33 kos. Ya Allah, sangat-sangat. That is the start tau, sharing. Tu kalau kita niat nak sedekah lah. Kalau tak, yes, macam Ayah cakap, tunjuk kat dia. Adakan 2 botol spray, 1 botol APC, 1 lagi botol minyak. Sentiasa ada dalam handbag. Eksperimen terus. Diorang nampak, diorang rasa, diorang boleh bau, tengok, wah, betul lah. InsyaAllah, I tell you. InsyaAllah lah, melekat lah. InsyaAllah. Okay, alright. So thank you everyone untuk malam ini, untuk hadir pada malam ini. InsyaAllah kita akan adakan online sharing lagi every week pada masa yang sama, hari yang sama insyaAllah. Okay, so Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam.